Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas dan juga bertugas pada hari ini. Saya Ridwan bersama dengan Hani Hamid akan menemani anda untuk Selamat Pagi Malaysia edisi hujung minggu hari Sabtu 2 November 2024. 2 bulan lagi nak habiskan tahun 2024. Dia macam pejam cilik. Tak tahu je lah macam nak sampai dah habis 10 bulan ni. Habis dah. Wow. Itulah dia. Kalau dahulu kita selalu war-warkan kepada semua ke apa target kita ataupun fokus kita yang kita buat dari awal, adakah sudah tercapai belum. Tapi saya rasa bila kita sudah satu usia tu kan, kita mikir bahawa kita jangan tekankan diri kita sangat. Maknanya kita harus ada satu fokus dan juga semangat, tapi yang saya sama jangan terlalu memberikan penekanan pada diri supaya macam perlu ada target macam hujung tahun tu. Maknanya selagi daya anda mampu tu buat. Tapi janganlah terlampau selesa. Dan saya sentiasa berpegang pada satu kata-kata, never late to start. Tidak pernah terlambat untuk bermula. Hatta kalau hari ini 2 November, ada lagi 2 bulan untuk mengakhiri 2024, tidak ada masalah untuk anda bermula. Tidak semestinya pada 31 Disember itu objektifnya akan tercapai. Tidak. Hari selepasnya bagaimana? Tapi yang paling penting adalah hidup kita kena sentiasa gembira dan juga positif. Betul. Macam Tan Sri saya cakap, tak kira bila waktu anda, prime time tu, tak kira apa usia pun anda boleh sebenarnya lakukan. Tapi yang kita tak terima ialah tentang skuli ni, Ridwan. Ini kalau zaman kita sekolah dulu, perkataan yang biasa digunakan adalah ragging. Ragging, betul. Senior, ragging junior. Mungkin dulu merupakan satu kebiasaan, tapi tidak. Sekarang zaman dah berubah. Ia akan menyebabkan tekanan kepada kanak-kanak tersebut, kepada remaja tersebut. Kerana itu, budaya tersebut perlu diubah dan juga jangan lakukan. Jadi tanggungjawab sebagai ibu bapa, dia kena masukkan ke dalam jiwa anak-anak mereka supaya ilmu-ilmu kemanusiaan sebegini perlu dimasukkan oleh ibu bapa kepada anak-anak tersebut. Betul. Kerana itulah juga ditegaskan oleh Perdana Menteri pada menegaskan bahawa budaya toleransi terhadap buli tidak boleh diterima dan perlu ditolak sepenuhnya oleh masyarakat. Mana beliau menekankan bahawa pelakon buli dalam masyarakat wujud kerana adanya budaya yang memaklumi dan membenarkan tindakan tersebut. Jika budaya itu diterima, ia akan terus berkembang dan menjadi barah dalam masyarakat kita. Kita mesti wujudkan tradisi dan budaya yang menolak buli secara tegas kerana penerimaan budaya ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan dalam negara kita. Sebab tertentu ramai yang merelakan dan memaklumi dan biarkan perkara itu berlaku. Dan ia seharusnya berhenti di sini. Dan juga dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita banyak sebenarnya akan memberikan perbincangan kepada anda tentang pembangunan Gen Z, Gen Alpha, apakah beza antara mereka, dan juga kita akan bawakan juga anak-anak kecil kita yang sudah bermula aktif bersukan dan sebagainya. Budaya sebegini yang patut kita suntik kepada anak-anak kita supaya kita boleh divert mereka daripada menjadi nakal itu, divertkan kenakalan itu pergi kepada nak baling, kita bawa bowling hari ini. Kalau you nak rasa marah, lempar bola bowling tu. Kita panggil bola ke? Kita tanyalah nanti adik-adik kita. Kita tanya adik kita. Berita kedua. Baik, kita semalam di mana Perdana Menteri telah pun pergi ke UPNM untuk program Temu Anwar at Perai Pulau Pinang. Dan hari ini nak pergi ke Perai pula untuk program ini. Jadi boleh ikut sertalah kalau anda berada berdekatan, iaitu di lokasi di tapak parkir Gravitas Jalan Baru Perai Pulau Pinang. Pada pukul 2.20 petang dan akan disiarkan secara langsung di TV1 Berita RTM, MyTV, RTM Klik, dan juga jangan lupa ikuti di Facebook Live dan juga di TikTok. RTM, Berita RTM. Seterusnya juga dah hujung tahun ini, seperti biasalah kat Malaysia ni dipanggil musim tengkujuh. Di dalam bahasa biasa adalah monsun timur laut yang dijangka bermula Selasa depan, iaitu hari Selasa ini hinggalah Mac tahun 2025. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Met Malaysia berkata dalam tempoh berkenaan 5 hingga 7 episod hujan lebat dijangka berlaku melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita teruskan lagi juga berkaitan dengan khas motosikal yang bermula 1 November semalam hinggalah 31 Disember 2024 dilaksanakan di seluruh negara terhadap penunggang dan pemilik motosikal bagi pematuhan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dan kaedah-kaedah di bawahnya. Ni kita kena pasti ni. 8 kesalahan utama. Pertama, tiada lesen memandu. Kedua, tiada lesen kenderaan ataupun road tax ataupun telah bertamat tempoh. Ketiga, tiada pelindungan insurans, melanggar isyarat lalu lintas terutamanya melanggar lampu merah, ubah suai kenderaan jadi ekstrim, tidak memakai topi keledar, lumba haram dan juga kesalahan lain dalam kurungan teknikal.
Operasi ini dilakukan disebabkan oleh 70% kematian yang diakibatkan oleh kemalangan ini adalah daripada penunggang dan juga pembonceng motosikal. Kita mengurangkan kadar ini. Satu tindakan undang-undang dan juga inisiatif undang-undang perlu diambil. Ini adalah inisiatifnya khas motosikal bermula 1 November hingga 31 Disember 2024. Semua ini dilakukan sebab yang pertama adalah untuk penunggang motosikal ini untuk mematuhi undang-undang dan keduanya adalah untuk toleransi dengan pengguna jalan yang lain. Kerana kalau pengguna jalan lain tengok anda membawa motosikal anda dalam keadaan yang sangat berbahaya, mereka boleh buat aduan menerusi e-aduan@gpj ataupun email di aduan.traffic@gpj.gov.my. Okey. Dan berita seterusnya untuk anda semua. Ini adalah satu berita baik untuk kita semua, terutamanya pengguna KTM, KTMB, yang mana mod pembayaran telah pun beralih kepada mod tanpa tunai bermula 1 Januari 2025. Dan juga berita berkenaan dengan KTMB juga. Hari Raya awal, berita Hari Raya kami berikan kepada anda semua. Betul-betul. Di mana pembukaan jualan tiket ETS dan KTM Intercity bulan April 2025 dah Hari Raya Aidilfitri dah dibuka dah pada 30 Oktober bermula 12.30 hari dan teruslah sampai tiket habis. Jadi rasanya kalau tiket ETS ni bisa tak lama ni. Dia tak lama, sekejap je sebenarnya. ETS ni merupakan mod pengangkutan utamalah kalau orang-orang utara nak balik sebab dia mudah naik. Kalau dekat Kuala Lumpur kat KL Central atau any station, kalau dekat Ipoh tu terus 2 jam sampai. Tak sampai 2 jam saya rasa. Ya, betul. Jadi kena dapatkan tiket anda cepat-cepat. Kalau tidak nanti habis, kenalah. Kat Malaysia ni hadap jam lah. Itulah. Tapi kalau tak jam, tak ada jam, tak meriah raya. Tak meriah raya. Setahun sekali. Betul. Okey, baik. Itu antara yang perkongsian kita untuk awal pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita nak berehat sekejap. Kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.